أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويغفر له اللهم لا إله إلا أنت القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يعلم سبحان الله 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 العظيم وبحمده لا إله إلا هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد الأول والآخر والصمد الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات
Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Bermula janji antara kami dan antara mereka itu sembahyang. Maka barang siapa meninggalkan dia, sesungguhnya telah kufur ia. Tentu. Kata Nabi, janji antara kami dan antara mereka itu ialah sembahyang. Sesiapa yang tinggal akan dia, maka telah kufur ia. Satu ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang apabila tinggal menjadi kafir, ialah sembahyang. Ibadat-ibadat yang lain tinggal berdosa. Tinggal puasa berdosa. Tinggal zakat berdosa. Tinggal haji berdosa. Tapi tinggal sembahyang kafir. Tinggal sembahyang kafir. Adalah pendapat ulama, khasnya ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, menyebut bahawa kafir di sini, jikalau dia tinggal sembahyang, dia mengatakan sembahyang itu tak wajib, itu menjadi kafir. Dan ada juga ulama kita mengatakan orang tak sembahyang tu, walaupun dia mengatakan sembahyang tu, dia tak menafikan sembahyang tu wajib, maka dia tetap menjadi kafir. Tetapi kafir ini ialah kufur nikmat. Dan ada mazhab lain yang mengatakan tak kira lah, bila dia tak semayang, dia tak nafi ke dia nafi ke kafir. Nah itu ceritanya, orang tak semayang ni kapiak lah senang. Itu cerita dia. Nah, sebab itu semayang ni tak boleh tinggal. Nah, kita tengok orang-orang yang berpegang pada mazhab, macam orang Bangla, kok mana pun setengah-setengah tu dia kisah semayang juga. Tapi Bangla lah ni pun banyak tak semayang dah. Dia main duduk kat tempat kita jadi lagu tu. Nah dah. Dulu ni penuh pergi semayang. Kan siap dengan witir sekali. Nah dah. Kalau ni dia pun berangi mai ikut ni, dia ditawar halau dah banyak dah. Itu. Tu cerita. Sebab pada mazhab depa tinggal kafir. Kalau kadang takut jadi kafir semayang juga. Orang Arab kok mana pun dia semayang. Kalau pergi kot Langkawi ke kot airport kan seluar pendek pun dia semayang. Janji semayang, jangan jadi kafir sudah. Nah tak? Ini tengok. Jadi semayang. Jadi beratlah tinggal semayang ni, berat. Tu cerita dia. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya telah kufur ia, telah kafir ia hal keadaan nyata. Dan pada hadis yang lain, man taraka salatan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripada janji Allah dan Rasul. Orang yang meninggalkan sembahyang, dia telah melepaskan janji Allah dan Rasul. Makna orang yang sembahyang ni duduk dalam janji Allah dan Rasul.
Janji keselamatan, janji kesejahteraan, janji selamat daripada neraka, janji bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau orang tak semayang, lepas dia ada janji dia. Terlepas dia lah dia janji kebahagiaan. Ikut dia lah nak jadi macam mana pun. Itu. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa memelihara akan atas sembahyang, adalah ia baginya nur. Orang yang jaga sembahyang, Allah kurniakan padanya cahaya, nur. Nur ni ada dua. Satu, nur pada hati. Hati orang sembahyang ni ada nur. Itu yang dia dapat ketenangan, kebahagiaan, tenteram, dia ada nur. Yang keduanya, nur pada wajah. Wajah orang sembahyang dengan wajah orang tak sembahyang ni berbeza. Orang sembahyang dia ada nur, Allah anugerahkan. Dua-dua kita nak, dalam hati ada nur, dalam wajah ada nur. Dah harap muka putih melepak, segak, kalau tak ada nur nak buat apa? Jadi orang yang sembahyang, Allah kurniakan nur pada hati dan juga pada wajah dia. Sebab itulah sembahyang ni zikrillah, mengingati Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, mengingati Allah itulah menyebabkan hati menjadi tenang. Mengingati Allah inilah untuk mendapat ketenangan. Kita nak cari apa atas dunia ni? Apa yang bahagia? Orang ada harta banyak, belum tentu bahagia. Orang ada kereta mewah, belum tentu bahagia. Nak cari apa kebahagiaan? Ada duit banyak, tak bahagia. Itu. Kebahagiaan apabila kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Ni kita duduk lagu ni cukup bahagia ni. Cukup tenang. Tambah kalau kita biasa kita duk buat kerja. Saya pun buat kerja, tuan-tuan pun buat kerja. Kita kalut dengan kerja. Kita sibuk dengan kerja. Kita galik dengan kerja. Tapi bila kerja, tentulah waktu kerja tu taklah kita dapat ketenangan sangat masa tu. Tapi kerja ni kena buat lah. Kerana waktu kerja ni mungkin kita kurang berzikir. Kalau kita boleh dua berjalan sekali, waktu kita kerja hati kita berzikir, lidah kita berzikir, alhamdulillah. Tapi payahlah dengan kalut ni. Jadi boleh buat kerja lah, jumpa kawan-kawan, bersembang dengan orang apa semua. Tapi nak dapat bahagia yang betul-betul bahagia tak? Tapi lepas kita buat kerja, pukul 5 balik rumah mandi, start mutu pergi masjid, semayang berjemaah, lepas semayang jemaah wirid, lepas wirid kita mengaji kuliah, balik di rumah, lepas semayang isya berjemaah. Itulah ketenangan, kebahagiaan. Tidur, malam bangun sekejap, semayang 2 rakaat, tidur balik. Esok pagi bunyi bam subuh, pergi semayang subuh, semayang sunat subuh dulu, semayang subuh berjemaah, lepas subuh berjemaah, wirid apa semua. Tu tak apalah, pergilah cari dunia kita. Hak kita buat ni bahagia, kita akan dapat ketenangan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sembahyang ringan bagi orang yang khusyuk, berat bagi orang yang tak khusyuk. Ringan, tak ada berat apa. Sebab apa? Inilah tempat kita bertenang. Kita kena latihlah sembahyang kita supaya kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat rasa yang ni. Bahkan kalau diri kita jerumuh dengan maksiat, kita rasa diri kita ni kotor. Mana kita tahu kita ni tak tenang, kita tahu kita tak bahagia, tak lapang, tak apa semua. Kebahagiaan ada dalam sembahyang. Kita berzikir, hati kita tenang. Kita baca Quran, hati kita tenang. Kita berwirid, hati kita tenang. Kita berdoa, hati kita tenang. Dalam sembahyang ada belaka. Ada Quran kita baca,
ayat Quran, Fatihah dan surah-surah. Dalam Quran ada zikir. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhana rabbiyal azim, Subhana bil a'la. Dalam sembahyang ada doa. Allahumma hdini fi man hadait, Rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu akbaru kabira, alhamdulillah. Ini doa-doa ada dalam sembahyang. Jadi kalau kita buat satu-satu pun, duk saja kita berzikir, tenang. Selawat sama. Kalau kita berselawat, tenang. Tapi dalam sembahyang ada selawat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam sembahyang ni cukup lengkap ada belaka. Bukan sekadar baca, itu baca-bacaan. Kita qiyam depan Allah, kita rokok, kita i'tidal, kita sembam dai, kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk tahiyah, payahlah bagi salam. Kesemua ni ubat-ubat untuk mendapat nur dalam hati. Kesemua ni ubat-ubat untuk mendapat ketenangan dalam hati. Dan kalau semua manusia diberi hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang yang tak mau sembahyang di atas dunia ni. Semua nak sembahyang. Kenapa? Betapa tenangnya dalam sembahyang dan tak jumpa tempat lain. Tak ada jumpa tempat lain. Itu tak ada. Tambah-tambah kalau kita ni penuh tak sembahyang. Tua pun sembahyang, penuh tak sembahyang. Tiba-tiba Allah bagi hidayah, taufik sembahyang. Lagilah kita dapat rasa zaman tak semayang macam mana, zaman semayang macam mana. Serabutnya, tak tenangnya, tak bahagianya. Kenapa? Dalam diri, dalam jiwa tak ada nur, tak ada cahaya. Sebab tu Nabi sebut semayang tu cahaya. Baik. Dan burhan adalah sembahyang itu, barang siapa memelihara atas sembahyang adalah ia baginya nur dan burhan, yakni petunjuk, dan kelepasan. Burhan ni bukti kelepasan. Yalah tuan-tuan, sembahyang Allah bagi nur dan Allah Ta'ala bagi kelepasan. Tempat selesai masalah sembahyang. Amalan Nabi SAW, bila ada masalah, Nabi semayang. Orang kita ada masalah tak semayang. Jadi gitu, aku tanya pasal apa tak semayang, banyak masalah. Lepas tu awak tak semayang, semayang pun tak khusyuk, ambil tak semayang. Macam baru ni khusyuk sangat. Semayang ni tempat kelepasan. Sebab tu kita ada masalah, semayanglah. Tunduklah, mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semayang ni lah petunjuk, semayanglah kelepasan. Baik, tu cerita dia. Baik. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najata. Wa kana yaumal qiyamah ma'al fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa tiada memelihara atasnya, yakni sembahyang, tiada ada nur. Allah tak bagi nur bagi siapa yang tak sembahyang. Tak ada nur. Jadi pada wajah dia pun tak ada nur, pada hati dia pun tak ada nur. Gelaplah hati dia, gelap, hidup gelap. Ni orang yang tak sembahyang. Itu. Dan tiada nur, tiada burhan. Tiada burhan dan kelepasan. Itu. Maknanya tak ada petunjuk. Tak ada jalan kelepasan. Sebab tu kalau kita nak nur, nak petunjuk, nak lepas daripada masalah, ialah sembahyang. Itu. Sebab tu sembahyang adalah petunjuk yang Allah Ta'ala bagi. Jalan-jalan kelepasan, jalan-jalan masalah. Sebab tu kalau sembahyang jaga, kalau susah pun tak susah sangat, ada jalan dia. Itu janji Nabi SAW. Tapi kalau tak semayang, kalau susah, susah sungguh. Lepas tu kadang-kadang kita pergi bagi bantuan kan, bagi bantuan, kita tengok susah lah, susah, tapi tak semayang. Tanya semayang ke? Tak. Kadang satu keluarga tak semayang.
Ini masalah. Tapi kalau kita tengok orang semayang susah. Kalau susah pun taklah seteruk orang yang tak semayang susah. Dia makin berat, timbul masalah lepas satu masalah tak selesai. Semayang ni mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nur, Allah bagi petunjuk, Allah bagi kelepasan. Kalau tak semayang, Allah tak bagi nur, Allah tak bagi petunjuk, Allah tak bagi kelepasan. Duduklah kamu melengkap dalam tu. Maknanya makin serabut. Kalau susah, makin susah. Kalau kaya, susah dalam kaya. Kalau senang, susah dalam senang. Tak dapat bahagia. Jadi Allah fardukan kita supaya kita semayang. Allah nak bagi kebahagiaan. Nak bagi kebahagiaan. Jadi kalau nak bahagia, semayanglah. Tidak sampai bila pun tak dapat bahagia. Itu. Baik. Adalah pada hari kiamat serta Fir'aun, Qarun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Ni kepala-kepala sakan. Orang tak semayang bersama Fir'aun. Fir'aun ni duk kaluk dengan kuasa dia. Duk kaluk dengan pemerintahan dia. Nak bagi. Jadi ada juga orang tak semayang ni duk kaluk dengan kuasa. Sibuk sana, sibuk sini nak jaga kuasa kerana tak semayang. Jadi akhirat esok masuk neraka bersama dengan Fir'aun. Sebab hang pun balas dengan Fir'aun. Dan kawan dia siapa dia dalam neraka esok? Qarun. Kenapa dia duduk dengan Qarun? Orang tak semayang ni sebab harta. Pagi-pagi pergi cerita, tengah malam pun balik. Zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, subuh ni. Jaga-jaga, genyeh-genyeh mata, pergi masuk balik ayak mandi, siap-siap makan apa semua, tak kerja, pergi start motor, start kereta, pergi kerja. Cari duit. Mayang tak? Perangai apa ni? Perangai Qarun. Himpun harta sampai lupa pada Allah Ta'ala. Dan Ubay bin Khalaf. Ni kaluk dengan panggil kaluk dengan pemerintahan, kaluk dengan kuasa, kaluk dengan pangkat, dengki orang sana, dengki orang sini, kaluk dengan perniagaan sana, perniagaan sini apa semua. Geng dia Ubay bin Khalaf. Ni jenis tak semayang. Kawan dia dalam neraka Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Itu. Maka sesungguhnya telah dinaskan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafir orang meninggalkan sembahyang. Dia kata kamu kena ingat, banyak dalam hadis-hadis Nabi dinaskan bahawa orang yang tak sembahyang itu adalah kafir. Dan demikian lagi datang pada beberapa sahabat dan salaf yang soleh-soleh hingga berkata setengah mereka itu, tiada aku dengar sahabat berkata mereka itu pada suatu segala amal jika meninggalkan dia jadi kafir melainkan sembahyang. Para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kami tak pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Betul. Baik. Demikian lagi datang beberapa sahabat daripada beberapa sahabat dan salafus soleh hingga berkata setengah mereka itu, aku dengar sahabat berkata mereka itu pada satu segala amal jika meninggalkan jadi kafir melainkan sembahyang. Kata ahli salafus soleh, kami tak pernah dengar sahabat-sahabat kata kalau tinggal amal ibadat ni jadi kafir kecuali sembahyang. Kalau tinggal boleh jadi kafir. Itu dia. Baik. Maka takut olehmu, kemudian maka takut meninggalkan sembahyang. Takutlah olehmu dan takutlah meninggalkan sembahyang. Itu. Sebab tu kalau setengah orang tanya nak buat macam mana, saya kerja memang nak kena tinggal sembahyang. Tambah hak kerja kelang jenis naik bas, keluar kerja pukul 4, 4.30. Waktu tu naik bas. Boleh naik bas masuk asar. Nak balik kerja di Perai, nak balik baling tu. Tengah kerja di Perai, nak balik Taipei tu. Nak balik selama sampai sana menggerik. Asar lepas. Tiap-tiap hari memang macam tu, asar tinggal. Satu tanya, boleh tak nak tinggal semayang? Maknanya nak tiap hari nak kena tinggal semayang. Nak tinggal semayang. Dia tak darurat. Darurat. Sampai nak kena tinggal semayang.
Tu bukan darurat. Dah kalau kerja sampai tak boleh semayang, cari kerja lain. Banyak lagi kerja lain atas dunia ni tak boleh buat. Mungkin rezeki lebih lagi tempat lain kalau kamu cari kerana kamu nak jaga semayang kamu. Mungkin kayak kalau kamu kerja tu rezeki kurang sikit gaji tapi berkat. Nak pergi cari kerja hak boleh semayang. Takkan nak jawab, nak buat macam mana saya pesen kerja tak boleh semayang, berhenti buat. Atas muka bumi ni Allah buat muka bumi ni luas. Dan berbagai-bagai sumber rezeki boleh cari. Berbagai-bagai sumber rezeki. Janji rajin saja macam-macam kerja ada atas muka bumi boleh buat. Kecuali kalau penyegai. Masalah. Tu cerita dia. Jangan cari kerja sampai tak semayang. Jangan. Baik. Dan demikian lagi datang beberapa sahabat dan salaf. Maka takut olehmu, kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang atau meninggalkan suatu daripadanya. Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti demikian itu, maka sesungguhnya binasalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Kalau kamu ni termasuk orang yang tinggal sembahyang, kamu tu termasuk daripada jumlah orang-orang binasa. Kamu tu termasuk daripada jumlah orang-orang celaka. Kalau tinggal kamu juga terlibat orang yang meninggalkan sembahyang. Kalau kamu tu membinasakan diri kamu, merosakkan diri kamu di dunia dan juga di akhirat. Kalau kamu terlibat orang yang meninggalkan sembahyang, kamu sedang membinasakan diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu takkan dapat bahagia. Kamu takkan dapat ketenangan. Tak ada ketenangan. Hati kamu takkan dapat nur. Kerja buat kamu takkan dapat petunjuk. Kadang hidup ni duk terkena saja. Buat kono rasa betul dah, mari modal puluh-puluh ribu tak jadi hancur. Adalah benda tak kena. Nak cari kono pulung kono orang tipu. Orang tipu. Pergi kono hilang. Adalah benda Allah nak tarik rezeki, nak sangat. Tu di dunia, di akhirat sama Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ni kepala-kepala hak sakan ni. Bila neraka bersama dengan depa, tu neraka hak paling sakan. Jadi kalaulah kamu terlibat meninggalkan sembahyang, kamu sedang membinasakan diri kamu sendiri. Kamu sedang merosakkan diri kamu sendiri. Di dunia kamu takkan dapat ketenangan. Di akhirat masuk dalam kubur kena seksa, bangkit daripada kubur daripada masa kena seksa, dalam neraka kena seksa. Tak ada bahagia. Orang tak semayang ni tak ada bahagia. Cuma syaitan duk tipu dia. Syaitan duk pemain dia. Itu. Sebab tu kalau orang boleh tahu, kalau orang pergi semayang, contohnya subuh, lepas semayang tu balik, start motor duk balik, start kereta duk balik, tak jalan kaki balik, dapat rasa ketenangan tu dan tak dapat pada orang tak semayang. Dengan orang bangkit-bangkit tidur dengan tak semayang, tubuh buat kerja tu, tengok rupa pun serabut, dalam jiwa pun serabut, pergi kerja bawa serabut tu. Ni kalau pergi semayang subuh, lebih ke jemaah subuh, wirid lagi bertadah tangan minta pada Allah Ta'ala lepas semayang apa semua, keluar daripada masjid, pakai baju kerja nak pergi kerja, bawa hati yang tenang, bersih, bercahaya. Nah itu dia. Bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti demikian itu, maka sesungguhnya binasalah engkau setengah daripada orang binasa. Kamu binasa setengah daripada orang binasa. Kamu nak cerita, kamu tak boleh ambil contoh orang-orang bahagia. Apa dia orang bahagia? Syuhada, orang bahagia. Solihin, orang soleh-soleh, orang bahagia. Ni orang bahagia. Para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam orang bahagia. Jadi kamu tak masuk dalam golongan tu. Kamu tak masuk daripada golongan tu. Kalau orang tak semayang, masuk dalam golongan mana? Golongan orang tak bahagia. Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Qarun, Haman, tokoh-tokoh hak jahat ni, Firaun. Kamu bukan jumlah orang yang baik ni kalau tak semayang. Minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul.
siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat di atas mereka itu. Tak kira lah siapa pun, nabi-nabi, syuhada, solehin, siddiqin. Jadi kalau kita nak duduk dalam jumlah orang bahagia seperti ahli salafus salih dulu, para wali-wali Allah, kita nak duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan kita nak bersama-sama dengan para nabi, nombor satu sekali kena jaga sembahyang. Kalau tak jaga sembahyang, tak usah mimpi. Tak usah mimpi lah kalau tak jaga sembahyang. Nah itu. Hang buat baik benda lain pun kalau tak sembahyang, kamu tak masuk dalam jumlah orang baik. Kamu tak masuk dalam jumlah orang bahagia. Kamu tetap duduk dalam jumlah orang yang binasa dan celaka. Nah, jangan main-main sembahyang. Baik. Dan rugilah engkau dunia dan akhirat. Kalau tak sembahyang, kamu akan dimasuk bersama-sama dengan orang yang binasa. Jadi jawapan dia apa? Kamu rugi. Allah hantar kamu ke dunia, rugi. Allah panggil balik ke akhirat, rugi. Rugi dunia akhirat. Tak sembahyang ni, rugi dunia akhirat. Macam mana Allah buat hati, Allah bagi mata, telinga, Allah bagi otak, cukup lengkap Allah bagi. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan alam ini, alam yang Allah Ta'ala buat ni sebagai hiburan supaya kita tengok alam kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Jadi bagi orang yang hati dia ada nur, dia tengok apa juga pun, dia nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah buat bahkan semua ada di atas, yang ada di atas muka bumi ni ajaib. Pokok-pokok kayu ajaib yang kita tanam daripada kecil, kecil benih dia naik tumbuh yang besar. Kalau orang yang hati ada nur, tengok alam ini rasa gerun dengan kebesaran dan keagungan Allah. Lenggak tengok bintang, yang satu-satu bintang lebih besar daripada bumi ni. Kita tengok nampak kecil je, nah, padahal cukup besar. Nah itu. Bahkan orang naik ke angkasa, suluh balik tengok bumi ni halus je. Halus je, besar ni halus je. Yang halus ni lah duduk berpuluh bilion manusia. Tu bumi tu tengok halus je. Kita duduk atas muka bumi ni halus ni lagi halus macam habuk je. Nah, rasa gerun kerana hati dia hidup. Orang yang semayang ni hati dia hidup. Lebih lagi kita kena jaga semayang kita tu biar tambah hadir hati. Jangan badan kita je hadir semayang, hati tak hadir. Badan kita hadir duduk dalam masjid, badan kita hadir semayang zuhur, badan kita hadir semayang asar, badan kita hadir semayang maghrib maisha, tapi hati tak hadir. Hati duduk tempat kerja, hati duduk di market, hati duduk di pasar malam, hati duduk di kebun, hati duduk di bengkel. Yang ni dia takkan rasa ketenangan dia. Jadi kita main dengan badan, bawa dengan hati sekali, bawa dengan jiwa raga sekali, barulah Allah Ta'ala akan bagi ketenangan dan kebahagiaan kepada kita. Nak bahagia, jaga semayang. Nak bahagia lagi, latih semayang supaya khusyuk, kerana Allah dah sebut qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjaya orang mukmin yang adalah dalam semayang mereka itu khusyuk. Orang mukmin yang berjaya yang dalam semayang mereka itu ada khusyuk. Itu mukmin yang berjaya. Nah, itu kita suluh tengoklah berjaya ke ataupun gagal. Maka demikian itu ialah kerugian yang amat nyata. Demikian lagi wajib atas kita bahawa kita keraskan atas ahli dan anak kita dan orang di bawah hukum kita mendirikan semayang. Dia kata bukan sekadar kita je kena jaga semayang, kita kena keraskan, kita kena tegaskan atas ahli kita. Apa ahli? Isteri kita kena semayang, anak-anak kita kena suruh semayang. Kena keraskan. Apa keras? Suruh dengan tegas.
anak-anak kita dan orang yang berhukum kita mendirikan semayang, orang bawah jagaan kita. Kita kena keraskan supaya mereka semayang. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia. Jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur meninggalkan dia. Maksud, jangan kita biar orang bawah jagaan kita ni, biar mereka nak semayang-semayang, tak mau semayang, sudah. Jangan. Orang bawah jagaan kita kena semayang, sebab kita orang semayang. Jangan pula kita orang semayang, bini biar nak semayang, mayat tak semayang, lantak. Jangan kita semayang, jaga semayang, anak pinak nak semayang, mayat tak semayang, sudah. Termasuk orang-orang bawah jagaan kita. Tak kira lah siapa yang kita jaga, bawah tanggungan kita. Kita kena terkeraskan supaya mereka mengerjakan sembahyang. Itu. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut, orang bawah jagaan kita, anak bini kita suruh semayang, dia tak mau dengar, tak mau ikut, tak mau juga semayang, maka hendaklah kita takutkan dia. Pertama, kata dia hendaklah kita takutkan dia. Takut macam mana? Bahawa ceritalah tak semayang ni azab dia macam mana, siksa dia macam mana, kita takutkan dia kalau dia tak mau semayang. Dan kita marah atas mereka itu, sangat-sangat marah. Bukan sekadar takut saja, kena marah. Ni kadang-kadang tak peduli nak semayang, tak masuk, sudah. Dosa kita lagi, tanggung lagi dosa orang bawah jagaan kita. Kena keraskan dan kena marahkan mereka kalau dia tak mau semayang. Marah, sangat-sangat marah. Marah sungguh-sungguh orang tak semayang. Dan sangat kita kuatkan mereka itu dan bencikan. Kita benci orang yang tak semayang ni. Bukan benci dia tu, benci perangai tak semayang tu. Kita marah dan bencikan dia, orang tak semayang. Seperti kita marahkan mereka itu jika membinasakan harta kita. Macam mana kalau anak-anak kita membinasakan harta kita yang kita sayang? Orang bawah jagaan kita merosakkan harta benda kita, kita marah. Beli kereta baru, anak bawa langgar tiang, kepek, berkecai, marah tak? Marah. Beli motor baru, anak kita bawa, jika bawa dia pergi repair lain. Budak-budak lah ni pandai, kerak buang exhaust, buang exhaust lain. Enjin hak kedai buat tu tak elok, dia buka buat lain enjin tu. Habis sampai tak nampak rupa, kita punya dia pergi repair lain. Marah tak? Merosak atas benda kita, marah. Jadi dia kata kita kena marah seperti mana mereka merosakkan harta benda kita. Dan lebih lagi kuat, lebih lagi pula engkar akan mereka itu kerana Allah Ta'ala. Dia kata sepatutnya kita kena marah lebih lagi daripada dia binasakan harta kita. Kenapa? Yang ini hak Allah. Yang dia tinggal ni semayang. Yang kalau tinggal boleh jadi kafir. Kalau tinggal takkan dapat kebahagiaan selama-lamanya. Kalau tinggal Nabi Nabi pun tak ada jaminan pada dia. Tak beri jaminan. Nah itu. Lepas tangan orang tak semayang ni. Nah itu. Janji seksa di dunia, seksa di akhirat. Jadi bahayalah hak dia buat tu, tak semayang ni bahaya. Dia cerita dia macam mana? Kita kena marah seperti mana membinasakan harta kita, bahkan lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Kenapa? Ini hak Allah. Dan barang siapa tiada menerima akan suruhnya dan tiada memberi berkah suruhnya, habaq tak larang habaq dah, suruh tak boleh suruh dah, tetap tak mau semayang, nak buat lagu mana? Maka diseksa akan dia, kena pukul, rotan dia. Orang bawah jagaan kita ni diseksa. Maksud seksa macam mana? Kena godam dia, kena pukul dia, suruh semayang. Tu Nabi sebut tu,
Anak ni start mau 7 tahun kena suruh semayang dah. 10 tahun tak mau semayang, pukul. Ini pun hendaklah diseksa akan dia. Diseksa ni makna dipukul akan dia. Betul. Jika tiada memberi faedah barang yang takut akan dia, pukul tak larat, pukul dah. Besar tua gajah dah. Maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita dan halau akan dia daripada kita. Suruh dia pergi jauh-jauh, kita halau daripada kita. Pasal apa? Maka bahawasanya ia syaitan, tiada kebajikan daripadanya. Ni syaitan dan tak ada kebajikan. Duduk dalam satu rumah tak semayang, ni bukan manusia, syaitan. Kita dah buat ikut aturan dah. Start daripada umur 7 tahun suruh, umur 10 tahun pukul, suruh bagi amaran, tetap tak mau juga. Nak bagus mana? Halau dia. Kerana syaitan ada dalam rumah kita. Betul tu semayang ni. Baik. Dan tiada berkat berserta kita dengan mereka itu. Kita nak duduk ni satu rumah, nak ada berkat, tak ada berkat. Duduk makan minum sebumbung dengan mereka itu. Mereka mana yang tak semayang tu? Tak ada berkat. Hilang keberkatan. Baik. Dan haramlah kita berkasih dan berkedudukan serta mereka itu. Maka wajib kita berseteru akan dia dan memutus daripada berkenal-kenalan dengan dia, kerana ia melawan hukum Allah Ta'ala dan Rasul. Bila dia baik balik, dia semayang, dia apa semua, kawan baiklah, hubungan balik. Tapi dah tak mau sungguh-sungguh tak mau, jadi tak ada berkebajikan, bahkan tak berkat sama-sama dengan mereka itu. Seperti firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah law kanu aba'uhum wa abna'uhum law kanu aba'uhum aw abna'uhum, hingga akhir ayat. Dan tiada dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian, berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasul, jikalau adalah mereka itu bapa-bapa mereka itu dan anak-anak mereka itu, hingga akhir ayat. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi hukum, bagi Allah dan bagi Rasulnya, jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada keluarganya. Walaupun mereka itu orang yang terlebih hampir daripada keluarganya. Kalau bini pun bini yang bermusuh dengan Allah, anak-anak pun anak-anak yang bermusuh dengan Allah Ta'ala. Suruh semayang tak mau, suruh semayang tak mau. Cuma kita pandai-pandailah guna, janganlah balik halau terus. Guna dulu kaedah yang pertama dulu, terang kat dia, cerita azab-azab dia, janji dia kalau hang tak buat, kena buat begini apa semua, insya-Allah dia ikut. Kalau kita hak mula-mula terus nak pergi guna hak buah kasat terus, habis lincin kita pakai duduk seorang dalam rumah. Lama ni biar begitu lama, tiba-tiba balik tegar, tak mau semayang halau, ngangau kita seorang. Tapi kalau ikut aturan yang awal tu tak sampai halau. Kadang-kadang silap kita juga, kita biar. Kita biar dan kita tak ambil berat, akhirnya tak semayang. Tak semayang. Tu cerita dia. Sebab tu setengah orang Allah Ta'ala lindungi dia. Dulu dia tak semayang, bila kahwin dapat anak dia semayang. Kadang ada anak tak semayang lagi, bila anak besar sikit dia semayang. Anak ni sedar-sedar tengok pak tu semayang dah, tu syukur. Setengah tuan-tuan sekalian, anak-anak ni dia semayang bukan pasal pak dia, kerana pak dia tak pernah peduli. Anak semayang main sudah. Itu sampai kadang-kadang pak dia mati dah, dia duk nak sebut dengan mulut dak lah, dengan hati lah, aku ni kalau harap pak aku lah tak semayang, pak tak peduli. Mujaklah ada kawan-kawan ajak. Jangan bagi anak-anak kita begitu.
Pasal pokok tak pernah suruh nak sembahyang, tak main sudah. Tapi dia kata kalau harap pok, aku harap mak aku keluar tak sembahyang. Maknanya kena pula anak-anak tu. Anak-anak tu, dia sedar, dia sembahyang, bukan pasal mak ayah dia. Kerana mak ayah dia tak pernah ambil peduli. Kadang-kadang timbul dendam tu. Kena pula umur 30 baru nak sembahyang, 40 pun nak sembahyang. Orang kata pula hak dulu kena qada pula tu dia. Tu. Kita takut bila kita ni tak peduli anak kita nak sembahyang tak sembahyang. Bila kita dalam kubur, anak duk salah kita pula sebab pak tak pernah suruh. Kita kalau kita duk tentu janganlah salah kat mak bapak kita. Mungkin mereka tak dapat pendidikan macam kita hari ni. Mereka tak dapat peluang mengaji macam kita hari ni. Kita kena fikir begitu. Kita alhamdulillah ada juga peluang mengaji, tok guru duk ajar apa semua, kita ada kesedaran. Mak bapak kita dulu tak ada peluang. Tambah duk kat kampung tak ada peluang nak mengaji, tak ada tapon teram. Mereka pun tak poti tak mana, maafkan dia. Tu cerita dia. Kita ni diberi kesedaran pasal ada mengaji, ada kuliah, ada banyak apa semua, alhamdulillah kita sedar. Dan alhamdulillah lah anak pinak kita ni celak-celak mata tengok-tengok kita ni semayang dah. Jangan sampai anak pinak ni tengok kita pak tak semayang, mak tak semayang. Tu cerita dia. Jaga. Jadi kena tegah daripada awal anak pinak kita suruh semayang. Kalau kita tak suruh, tiba-tiba kita nak suruh, dah tua dia buat nak suruh, depa dah karat dah, pakai halau habis anak pinak, kita pakai duduk seorang dalam rumah. Tu dia kata, ni syaitan duduk dalam rumah kita tak main, syaitan tak berkat. Jangan bagi jadi sampai taratu lah. Makna kena ambil tindakan awal. Baik. Dan sangka barang dimaafkan bagi orang awam yang lalai terkelam dalam lalainya, manakala luput akan dia, sembahyang hendaklah diqadakan segera, kemudian taubat ia daripada kembali kepada umpama demikian itu. Dia kata macam mana pula kalau kita ni terkelam dan terlalai dunia kan, kalau apa semua tinggal sembahyang. Kita tahu kata sembahyang tu wajib. Ada lah ni tuan-tuan, ngaji sekolah agama tak semayang. Tak tahu berkat macam mana. Ngaji mahat hafiz, duduk mahat hafiz semayang, balik rumah tak semayang. Mengaji hafal Quran, habis apa tak kira lah, habis tak habis apa semua, pergi kerja kelang, kerja apa semua, bukan sekadar tak baca Quran, lupa Quran, semayang budak tak semayang. Tak semayang terus. Ni hak ada latar belakang agama. Puasa pun tak puasa. Ada bulan Ramadan dia hafal Quran, dia orang panggil dia jadi imam tarawih, bukan puasa. Imam tarawih tak puasa. Ada. Cek bergelak lagi. Dengar punya sedap baca apa semua, Ramadan tak puasa. Main dengan malam ni mengaji macam-macam ada semua. Itu tu orang panggil terkelam, terlalai. Sedar, bertobatlah segera. Bertobat tak cukup, qada apa yang kamu tinggal dulu, qada. Kalau kita pun terlalai dan tersilap, itu cuba cek tengok ada tak semayang yang kita tinggal. Kalau ada, bertaubat pada Allah, qada dan bertaubat, berjanji tak akan buat lagi. Itu baik. Manakala luput akan dia semayang hendaklah diqadakan segera, kemudian taubat ia daripada kembali kepada umpama demikian itu. Adapun mensia-siakan dia, maka tiada jalan sekali-kali. Mensia-sia maksudnya macam mensia-sia saja tinggal semayang. Tanya pasal apa tak semayang, malah ni tidak ada jalan sekali-kali. Pasal apa tak semayang, kalau nanti aku qada, tidak ada jalan sekali-kali. Kadang dulu buat kenuri, orang duk kaluk main apa semua, entah rumah tak semayang.
Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Lagi maghrib lagi dia qada pergi sekali. Tidak. Mensia-siakan dia, tidak ada jalan sekali-kali. Jangan jawab. Jawab nak qada ke, jawab kaluk ke, tak boleh. Kecuali kalau dia terlupa. Teringat, kaluk-kaluk teringat tak sembahyang zuhur sampai sudah. Itu qada lah. Ataupun dia terlena, letih sangat, letak kepala lena, tak sedar apa. Tengok, jaga asar dah. Tidur daripada pukul 1 tadi, zuhur tertinggal. Qada lah. Tapi kalau saja-saja nak tinggal semayang, tak boleh. Berbeza orang lelaki-lelaki lah, mana ada cuti semayang. Orang perempuan ada lah waktu haid nifas dia tu. Lelaki-lelaki mana ada haid apa, sampai matilah. Ada jugalah orang lelaki-lelaki tak mau semayang, sebelum mati dia boleh tinggal semayang dah. Kena gila. Orang gila, ada hilang akal. Macam nyanyuk, macam gila, ada tak mukallaf, tak apa lah. Selagi mana ada akal, kena semayang. Mensia-siakan dia, meninggalkan dia, tidak ada jalan sekali-kali. Baik. Tiada jalan, tak salah pergi cari ustaz ni, cari ulama ni, ustaz ni habaq macam mana nak tinggal semayang ni, boleh ke tak? Sebab saya lupa, saya sakit, saya kalut, saya kalut, saya sakit. Bagilah jalan apa, tidak ada jalan sekali-kali. Nak habaq kata kalut, tak apa, nanti saya qada tak boleh. Ulama tak boleh bagi jalan untuk meninggalkan semayang. Kecuali macam tadilah, terlupa, nak bagaimana terlupa ataupun terlena, nak tinggal saja-saja, tidak ada jalan. Canyalah tok guru mana pun, tok guru tak boleh bagi jalan. Hal lain kadang ada benda boleh bagi jalan. Puasa, kalau dia tak boleh puasa, jumpa tok guru tanya apa siapa, tak boleh puasa, saya macam ni, tok guru boleh bagi jalan. Tak apa, hang buka puasa, nanti hang qada. Ataupun hang tak boleh puasa, tak apa, hang bayar fidyah. Ada jalan dia. Ada jalan dia. Bahkan kalau mudarat diri pula, kena nasihat supaya jangan puasa. Bahkan berdosa kalau puasa, boleh mudaratkan diri. Ada jalan lain lagi, tunggu sihat nanti qada. Kalau tak ada nampak jalan, ada nak sihat pakai takit terus, tak apa, bayar fidyah. Ada jalan, semayang tak ada jalan. Pergi jumpa tok guru boleh tak saya nak tinggal semayang? Ada satu jalan, tak boleh, kena miring. Gila. Tu je. Jalan tak ada. Mukallaf, bila akil balik, semayanglah sampai mati. Tak ada jalan boleh tinggal semayang. Jangan bagi alasan apa, alasan kerja ke. Ada juga macam kata tadi, alasan kerja. Kata Allah Ta'ala pun tahu. Pasal Allah tahu ni kena semayang ni, bodoh kan. Pasal Allah Ta'ala maha mengetahui itu kena semayang. Dia kata Allah Ta'ala tahu. Nak abad tak Allah Ta'ala tahu, kata dia sibuk, Allah otak dia. Ni cerita semayang tak boleh tinggal. Baik. Maka jikalau ada ia keluar sembahyang daripada waktu yang lain daripada ketiduran, dosa yang amat besar. Kalau dia tinggal sembahyang lain daripada ketiduran, dosa yang amat besar. Dan ada ia bersegera mengqadakan dia sekalipun. Kalau dia tinggal sembahyang lain daripada terlena, terlupa, dosa dia amat besar walaupun dia qada. Walaupun dia qada, dia tinggal asar tadi, lepas maghrib dia qada, dosa yang amat besar. Bukan kata qada tu tak berdosa, dosa yang amat besar. Kamu tinggal sembahyang, dosa yang amat besar walaupun kamu qada. Qada, kena qada, wajib kena qada sebab kamu tinggal. Dosa yang amat besar tak lepas, kena janji depan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak ulangi benda ni. Maksudnya kalau qada saja, kamu bawa dosa tinggal sembahyang tu lagi. Kalau qada saja, tetap kamu bawa dosa tinggal sembahyang tu. Jadi macam mana? Qada dan bertaubat nasuha depan Allah Ta'ala. Jangan buat dah perangai macam tu. Mudah-mudahan Allah ampun. Jangan sedar je jawab, tak apa saya qada. Qada pun dosa yang amat besar, kata dia, kalau tinggal sembahyang. Itu. Baik. Dan tiada uzur membimbangkan dengan dunia. Tiada dimaafkan membimbangkan dengan dunia. Hang ceritalah apa pasal dunia ni hang kalut.
pasal padi hangka, pasal projek hangka, pasal politik hangka, pasal perniagaan hangka, pasal sakit ke pasal apa, tiada diunzurkan. Jangan tak payah cerita. Nya dia buat muka sedih lah, tak payahlah ustaz, oh saya lagu ni lagu. Tidak diunzurkan dengan hal-hal dunia. Apa diuzur? Tak ada dimaafkan. Marilah cerita masalah apa pun yang menyebabkan kamu tak semayang ni, tidak diunzurkan. Ni berat semayang ni. Terus bagilah alasan apa pun. Kecuali dua tadi, terlupa dengan terlena. Tu pun kena qada segera. Seteringat. Lain daripada dua ni, ceritalah hal apa pun, ceritalah alasan apa pun, bagilah hujah apa pun, tetap haram dan dosa yang amat besar. Tinggal semayang. Baik, terus bagi apa-apa alasan. Melainkan kerana ketiduran atau lupa jua, maka hanyalah dua tu sahaja. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang 5 waktu. Pemimpin-pemimpin kena bercakap pada rakyat supaya jaga sembahyang 5 waktu. Jangan duk balik cakap projek je. Tak keluar daripada mulut pemimpin mana yang sati rakyat, jaga sembahyang. Pemimpin-pemimpin kena cakap. Pesan pada rakyat supaya jagalah sembahyang. Itu kena pesan. Dan jemaah, pemimpin kena ambil berat tentang sembahyang berjemaah. Ni wakil rakyat tak keluar main jemaah, subuh tidur tengah-tengah. Tak pernah berjumpa wakil rakyat main subuh jemaah. Takkan pagi-pagi pi rasmi jabatan runtuh kot, jabatan baru kot, pergi tengok projek mana. Semua tak pernah keluar. Ni pilih-pilih lah sama wakil rakyat nak lantik tu. Sembahyang berjamaah, pemimpin kena ambil berat. Dialah kena buat. Jaga sembahyang berjamaah. Itu. Dan Jumaat, pemimpin kena ambil berat dengan sembahyang Jumaat. Demikian juga. Wajib pula atas mereka itu diseksa akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Pemimpin juga kena menetapkan undang-undang orang yang sembahyang di luar waktunya, mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Sebab segan, bukan engkar, disuruh bunuh. Dia ni, kalau dia engkar sembahyang, ada satu mazhab mengatakan sembahyang ni tak payah, kita pakai niat saja, yang ni dah murtad. Suruh dia mengucap balik, kerana dia menafikan hukum yang wajib. Kalau dia tak mau, man baddala dinuhu faqtul. Siapa yang murtad, tukar agama dia, hendaklah dibunuh. Semayang ni ada satu peringkat, tak mau semayang sampai boleh bunuh. Itu. Baik. Ini kerja pemimpin, bukan kerja kita. Haram lagi berdosa apabila diam oleh orang yang memerintah perkajaan umat daripada orang besar-besar seperti raja-raja, jika mengetahui akan mereka itu tiada mengetahui tersebut itu, dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Demikian lagi pada pekerjaan agama daripada zakat, puasa dan lainnya seperti sembahyang juga. Bukan sembahyang saja, zakat, puasa, pemimpin kena ambil berat. Kena pastikan rakyat yang Islam sembahyang. Setengah daripada kesempurnaan orang memeliharakan sembahyang dan mendirikan dia, membaikkan dan memeliharakan sunat rawatib daripada segala sunat yang dituntut oleh syarak. Jadi habis dah bab tu, dia masuk pula sembahyang sunat. Sembahyang yang sunat, yang fardu dah habis. Tapi ada cerita tentang dosa-dosa meninggalkan sembahyang fardu. Itu. Lepas tu dia masuk pula nak cerita sembahyang sunat rawatib. Sembahyang ba'diyah, qabliyah, kita kena jaga juga tentu. Berarti itu. Dan jadi setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara atas sembahyang, mendiri dan membaikkan segala sunat rawatib. InsyaAllah kita sambung ke depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a, amalan salihan, sa'adatan daran, husnul khatim, takhrizqin.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.